Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kistina Sarah binti Ahmad Zahri. Nombor kad matrik 1192382. Dan saya Nur Aida binti Fakhur Razi, nombor matrik 1192365. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pelan 1 akan membentangkan tajuk kajian kami, iaitu konsep penjajahan dan penyajajahan minda yang mempengaruhi gaya pemakaian dalam kalangan pelajar di USIN. Okay, pertama sekalinya saya akan menerangkan mengenai pengenalan dalam kajian kami, iaitu perkataan fashion tersebut. Perkataan fashion bermaksud cara, gaya atau ragam. Fashion juga merujuk kepada pakaian dan busana seseorang itu. Perkataan fashion tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat kita, kerana dalam kalangan masyarakat umum ada yang terlibat dalam fashion ini, iaitu seperti pereka fashion, model, penjual pakaian dan sebagainya. Fashion juga merupakan antara bidang yang digemari dalam masyarakat kini, yang kerana mereka memilih fashion ini sebagai salah satu cara pemakaian dorang untuk keselesaan masing-masing. Selain itu, fashion juga bukan terdiri daripada pakaian saja, tetapi fashion juga terdiri daripada kasut, beg dan sebagainya. Tetapi sebagai umat Islam, kita haruslah mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan oleh Islam itu sendiri. Okey, seterusnya objektif. Dalam objektif kajian kami ini, kami telah memilih 3 objektif, iaitu yang pertama, mengenal pasti gaya pemakaian pelajar dalam Universiti Sains Islam Malaysia. Kedua, mengaitkan penjajahan minda yang berlaku dalam setiap pelajar. Dan objektif yang ketiga, mengenal pasti corak atau trend yang diikuti oleh pelajar di Universiti Sains Islam Malaysia. Seterusnya, metodologi kajian. Berdasarkan kajian ini, kami telah menggunakan beberapa kaedah. Yang pertama, kaedah rujukan. Yang kedua, kaedah soal selidik. Dan seterusnya, kaedah menganalisis data. Kajian ini melibatkan proses pengumpulan data dan menggunakan borang soal selidik, iaitu melalui aplikasi Google Form, dan melibatkan seramai 30 orang responden yang terdiri dari kalangan pelajar di Universiti Sains Islam Malaysia itu. Seterusnya, skop kajian. Dalam menjalankan kajian ini, pengkaji telah menjalankan kajian melalui soal selidik Google Form yang diedarkan kepada pelajar-pelajar di Universiti Sains Islam Malaysia untuk mengetahui gaya dan fashion para pelajar berdasarkan objektif yang telah dipilih. Okey, Seterusnya, demografi dan latar belakang responden. Seramai 30 orang responden yang telah menjawab kajian yang telah disertakan oleh kami. Analisis latar belakang responden melibatkan aspek jantina, umur dan soalan yang berkaitan dengan tajuk kajian yang diberikan. Antara salah satu soalan ialah adakah pemakaian anda ke kelas mengikuti piawaian yang telah diaturkan oleh USIM? Dan seramai 70% pelajar mengikut arahan tersebut. Manakala soalan yang seterusnya ialah saya seorang fashionable. Dan carta menunjukkan 59% pelajar menganggap yang dirinya adalah seorang yang bergaya. Dan soalan seterusnya ialah saya suka mengikuti perkembangan dan trend fashion terkini. Syaratan menunjukkan sebanyak 64% yang setuju dalam mengikuti perkembangan trend dan fashion terkini. Kajian ini menunjukkan bahawasanya pelajar di USIM juga selalu mengikut trend dan fashion terkini dan mengikut juga fashion daripada semasa ke semasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aziati binti Aminuddin dan nombor matrik adalah 1192370. Antara persoalan yang ditanya ialah faktor dalam memilih pakaian untuk ke kelas.
jenis fashion yang anda ikuti, jenama yang dipilih dalam pemakaian, tempat memilih pakaian yang anda beli, dan anggaran harga pakaian yang anda beli. Yang pertama, faktor dalam memilih pakaian untuk ke kelas. 8 daripada 30 orang responden memilih keselesaan sebagai faktor utama mereka dalam memilih pakaian untuk ke kelas. Hal ini demikian kerana keselesaan adalah antara faktor yang penting dalam memilih pakaian. Jika kita memakai pakaian yang tidak selesa, ianya akan membuatkan kita tidak fokus ketika berada di dalam kelas. Selain itu, 9 orang responden memilih kemas dan sopan sebagai faktor mereka memilih pakaian ke kelas. Kemudian 2 orang responden memilih mengikut etika pemakaian dalam universiti dan majoriti responden iaitu 11 orang memilih faktor lain seperti mengikut situasi dan mengikut mood. Yang kedua, jenis fashion yang diikuti oleh pelajar. 8 daripada 30 orang responden memilih fashion yang menutup aurat untuk pakaian yang mereka pakai. Hal ini demikian kerana selain selesa, pakaian yang menutup aurat adalah pakaian yang disyariatkan dalam Islam. Selain itu, 5 orang responden memilih pakaian yang kemas dan selesa sebagai jenis fashion yang mereka ikuti. 3 orang responden memilih fashion yang casual. Kemudian, 14 orang responden memilih jenis fashion yang pelbagai seperti fashion tempatan dan elegan. Seterusnya, anggaran harga pakaian yang para pelajar beli. Majoriti daripada responden iaitu 22 orang memilih anggaran di antara RM10 hingga RM50. Ini menunjukkan majoriti daripada pelajar menganggarkan harga pakaian mereka dalam jumlah tersebut kerana ianya bersesuaian dengan kemampuan para pelajar. Kemudian 7 orang responden menganggarkan harga pakaian yang mereka beli di antara RM51 sehingga RM100. Dan seorang lagi responden memilih anggaran di antara RM101 dan ke atas. Ini adalah berdasarkan kepada kemampuan masing-masing dan juga kehendak mereka untuk belanja sebanyak mana untuk pakaian mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Izzati binti Muhammad Hafiz, Kak Metrik 1192362. Penjajahan minda merujuk kepada usaha untuk menguasai pemikiran masyarakat bukan sahaja melalui penyaluran maklumat palsu dengan menimbulkan kepincangan dan konflik dalam masyarakat. Mereka menggunakan semua rangkaian yang ada, tidak kira ekonomi, politik maupun sosial. Mereka juga sering mencari alasan terbaik untuk mendapatkan restu daripada negara membangun dan maju. Selain itu, melalui lagu-lagu barat yang berunsurkan lucah serta tidak bermoral juga telah mendatangkan pelbagai kesan negatif dalam kalangan remaja. Jika kita tidak pertahankan kemerdekaan yang telah diperjuangkan generasi terdahulu, maka sejarah mungkin berulang. Kita akan dijajah semula bukan dari segi fizikal tetapi dari segi minda. Penjajahan minda ini lebih berbahaya daripada penjajahan fizikal kerana secara fizikal kita memiliki pertahanan seperti pasukan tentera dan ia boleh dilihat. Berbeza pula dengan penjajahan minda. Kita perlu menitikberatkan setiap individu dalam melaksanakan kehidupan seharian dengan menjauhi sikap dan minda barat yang tidak rasional yang boleh meruntuhkan akhlak dalam kehidupan masyarakat. Tawanan minda mempengaruhi cara kehidupan individu maupun masyarakat secara sedar maupun tidak. Seterusnya, segala perbuatan, percakapan dan pemikiran terhasil berpunca daripada tangkapan yang dikuasai oleh sesuatu penyataan atau kondisi. Menurut Auni Haji Abdullah 2005, minda yang tertawan secara sedar atau tidak telah menghalang pembangunan intelektual masyarakat domestik daripada memajukan kemahiran dan pemikiran untuk mengangkat taraf bangsa. Hal ini kerana gejala pemikiran yang dijajah menunjukkan komuniti yang tidak kritis dan cuba meneladani telunjuk bangsa lain. Secara tidak langsung, jati diri seseorang terhakis dan lenyap nilai budaya bangsa sendiri. Penulisan Haji Auni Abdullah berjaya menekankan kepada umum kepentingan dekolonisasi minda dan jiwa bangsa sejagat demi membangunkan hidup yang lebih bererti.
Nama saya Hanifah Syashaki binti Luqman, nombor matrik 1192378. Baiklah, kita berpindah kepada topik seterusnya iaitu dekolonisasi ataupun penjahjahan. Kita lihat secara dasarnya dekolonisasi ataupun penjahjahan itu berpunca daripada kolonialisme dan juga nasionalisme. Iaitu kolonialisme bererti sifat mencintai, ingin menguasai sesuatu, dan nasionalisme itu bererti perasaan cinta atau kepada kebangsaan ataupun tanah air. Jadi bila dua sifat ini bergabung, maka tercetuslah masyarakat yang ingin menentang daripada kuasa jajahan. Jadi tercetuslah dekolonisasi ataupun penjahjahan di mana kemerdekaan dituntut daripada penjajah. Dalam topik kajian kita akan membincangkan tentang penjahjahan minda. Apa yang diartikan penjahjahan minda adalah bebas daripada mana-mana pengaruh ataupun apa jua bentuk jajahan terhadap pemikiran. Syed Hussein Alatas ada mengatakan dalam penulisan beliau iaitu The Captive Mind in Development and Planning, mengatakan bahawa pentingnya untuk seseorang itu membebaskan minda dari tertawan kerana mereka bagi memastikan pembangunan pemikiran yang intelektual dan juga kritis. Jadi dalam kajian kami mendapati bahawa 80% dari responden, lebih daripada 80% responden mengatakan bahawa dalam mereka berfashion, mereka mengikuti trend ataupun budaya yang mereka lihat. Apa yang dapat dikatakan di sini, mereka terpengaruh ataupun mereka menjadi sesuatu sebagai tonggak dalam mereka berfashion. Kami mendapati bahawa sewajarnya seseorang itu apabila mereka berfashion, mereka mengikuti cita rasa yang tersendiri. Mungkin seseorang itu boleh dikatakan menjadikan sesuatu topik ataupun benda dalam sebagai inspirasi untuk berfashion, tapi bukan sebagai tonggak dalam berfashion. Kerana ia merupakan suatu bentuk penjajahan minda. Kepentingan penjajahan adalah untuk memastikan seseorang itu mempunyai jati diri yang kukuh dan juga bagi memastikan pembangunan intelektual yang kritis dan juga idealistik. Jadi apabila seorang itu tidak terpengaruh dengan mana-mana jajahan, mereka dapat menghasilkan idea ataupun buah pemikiran daripada diri mereka sendiri. Secara kesimpulannya, jajahan minda itu benar berlaku dalam situasi kita sekarang dalam apa jua bentuk. Walau bagaimanapun, kita tidak sewajarnya terlalu mengikuti ataupun terlalu membiarkan minda kita daripada dijajah ataupun dipengaruhi oleh mana-mana bentuk ataupun penyataan. Jadi kesimpulannya kami mengatakan bahawa seseorang itu wajar untuk mempunyai pemikiran ataupun jati diri ataupun pendirian yang tetap daripada mereka sendiri. Sekian saja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.